si Tiara. Hai, Assalamualaikum. Saya Misbahul binti Anwar. Hai, nama saya Muhammad Asupan bin Albidin. Hai semua, nama saya Muhammad Amini bin Zulkifli. Hello, nama saya Muhammad Amin bin Khairul Anwar. Kali ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan jalan kira on how to sketch a graph of a rational function. So given that a rational function which is fx equal to 3x square minus 1 over x square minus 4 yang ni. Dan range dia bagi infinity and negative infinity. So first thing first yang kita kena buat ialah kita kena cari domain dia dulu. So how to find a domain? Kita kena tengok denominator. So denominator ni ialah yang bahagian bawah ni. Macam mana kita nak cari domain dia? Denominator ni kita samakan dengan kosong. Kita equalkan dengan kosong. So bila kita dah kira, kita dapati bahawa nilai x tu sama dengan positif 2 dan negatif 2. So domain dia is x tak boleh sama dengan 2 dan x tak boleh sama dengan negatif 2. So kenapa kita kena cari domain? Untuk memastikan yang equation kita ni tak sama dengan kosong nanti. Contoh, kalau x ni sama dengan 2, bila kita dah ganti masuk dalam ni, dia akan dapat per kosong. So macam yang kita dah sedia maklum, apa-apa nombor yang per dengan kosong, dia akan dapat kosong. So yang ni salah. Okey, dan bila kita dah dapat domain, sekarang kita kena cari vertical asymptote. So vertical asymptote ni ialah nilai x. Okey, cara kira dia, cara nak cari vertical asymptote sama je macam kita nak cari nilai domain. So kita dah dapat tadi which is x sama dengan 2 dan negatif 2. So vertical asymptote ni kalau dalam graph, okey, kita assume sini negatif 2 and sini 2. So vertical asymptote ni dia dekat area dia macam ni. Dia menegak, iaitu x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 2. Okey, bila kita dah selesai mencari vertical asymptote which is untuk x as is, paksi x, sekarang kita nak kena cari horizontal asymptote which is untuk paksi y dia. So macam mana kita nak cari? Kita kena gunakan limit which is x approach to positive and negative infinity. So cara dia, kita kena tengok power mana yang paling besar dulu. So kita tengok yang paling besar is x square. So kita darabkan semua dengan 1 per x square. So kita potonglah mana yang boleh and then kita dapat macam ni. So yang ada x tu kita gantikan dengan kosong dan last kali jawapan kita dapat 3. So kita dapat horizontal asymptote y equal to 3. So kalau dalam graph horizontal asymptote tu dia dekat sini. Okey, kita assume sini 3. So horizontal asymptote tu dia akan berada dekat sini. Macam ni. Alright, so kalau kita gabungkan horizontal dengan vertical asymptote, dia akan dapat macam ni. This is untuk vertical asymptote tadi, dan yang ni pula untuk horizontal asymptote. Okay, so the reason why kenapa kita kena cari asymptote untuk satu graph tu, supaya kita tahu keluasan graph tu dengan area dia dekat mana. Contoh kita dah dapat vertical asymptote dengan dia punya horizontal asymptote. So mungkin graph tu area sini saja dengan sini dan sini boleh jadi dekat sini. So lebih easy untuk kita sketch satu graph tu. Kita dah cari dia punya asymptote dan sekarang kita kena cari dia punya x-intercept. Okay, x-intercept ni cara nak cari dia, kita just gantikan y equal to 0. Dan x tak boleh negatif 2 dan x tak boleh dengan 2. Domain dia tadi kan. And kita gantikan and last kali kita dapati bahawa x ni sama dengan positif or negatif square root 1 per 3. So kita dapat x-intercept is negatif square root 1 per 3 kosong dan positif square root 1 per 3 kosong. Cara dia, kita just gantikan y equal to 0. And then bila kita dah dapat x-intercept, kita beralih kepada y-intercept. So macam mana nak cari y-intercept pula? Kalau x-intercept tadi kita gantikan y sama dengan kosong. So kalau
y-intercept kita gantikan x sama dengan kosong. Alright, so kita gantikan x sama dengan kosong and then kita dapat 1/4. So bila y 1/4, kita kena cari nilai x. Bila kita dah dapat y sama dengan 1/4, kita gantikan masuk balik and kita dapati betul x sama dengan kosong. So y dengan x intercept ni kalau dalam graph dia akan jadi macam ni. Kita assume sini square root negatif dan sini square root positif. So dekat sini kita assume 1/4. So dia akan jadi mungkin macam ni pintasan dia. Jadi sekarang kita dah tahu domain dia, kita dah tahu vertical asymptote and horizontal asymptote, also x and y intercept. Untuk mencari titik maksimum ataupun titik minimum, pertama sekali kita kena cari dulu dia punya differentiate dia lah. Jadi equation yang diberi ialah fx sama dengan 3x kuasa 2 plus 1 bahagi dengan x kuasa 2 tolak 4, di mana dia punya domain kita sudah dapat iaitu negatif 2 lah. Jadi untuk mencari differentiation untuk equation ni, kita pertama sekali kita differentiate lah. Disebabkan dia rational function, kita guna istilah product rule lah. Product rule. Okey. Seperti mana yang kita tahu, product rule, kita ambil bahagian sini, kita wakilkan ini sebagai f, ini di bawah ini sebagai x. Jadi kita differentiatekan ini di dx f kali dengan g tolak dengan f kali dengan dx gx bahagi dengan g x kuasa 2. Jadi kita akan dapat equation yang ni, di mana 6x kali dengan x kuasa 2 tolak 4 tolak dengan 3x kuasa 2 tolak 1 kali dengan 2x bahagi dengan x kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Jadi kita selesaikan, kita submit, kita tolak, subtract semua, kita dapat jawapannya ialah negatif 22 x over x kuasa 2 tolak 4 dalam kurungan x kuasa 2. Okey, selepas kita cari dia punya differentiate, kita akan mencari dia punya critical point lah, di mana f prime x sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Sebab kita mencari nilai x nya, di mana dia punya nilai x. Jadi kita calculate, kita masukkan nilai f prime x ni ke dalam equation. Kita kali x kuasa 2 tolak ni, kita kali ke atas, dia akan dapat negatif 22 per x. Jadi x sama dengan kosong, sebab kosong bahagi negatif 22 ialah kosong. Saya dapat critical number tu equals to 0. Step yang seterusnya adalah kita kena buat number line, di mana di tengah-tengah tu kita letak kita punya critical number tadi di antara negative infinity dan juga positive infinity. So antara 0 dengan negative infinity ni saya cuba untuk masukkan value negative 1 di dalam kita punya function yang telah diderivatifkan tadi itu. Saya masukkan nilai x tu negative 1, di mana saya dapat 22/9 iaitu positive value. So apabila di sini positive value, maksudnya di sini adalah slope yang meningkat ataupun increasing slope. Okay, macam yang ini. And then antara 0 dengan positive infinity tu saya cuba masukkan nilai x tu adalah 1 di dalam function yang telah diderivatifkan tadi. Dan daripada sini saya dapat negative value iaitu negative 22/9. So apabila negative value, maksudnya kita dapat slope negatif ataupun slope yang menurun, macam begini. Okay. Jadi kita boleh concludekan yang function tu dia increase pada negative infinity dan juga 0, dan menurun pada 0 dengan positive infinity. Maksudnya di sini adalah increasing interval dan di sini adalah decreasing interval. Kita tahu yang titik ini adalah titik maksimum. Jadi selepas kita cari titik maksimum, kita cari nilai y. Macam mana kita nak cari nilai y? Senang saja.
kita cari kita masukkan X sama dengan 0 dalam equation X yang kita dapat awal-awal tadi lah, dimana X kuasa 3 nih pangkat 1 X kuasa 2 adalah 4 nih, kita masukkannya nilai X ini sama dengan 0. Jadi kita masukkan ini jadi negatif, jadi ini jadi negatif 1, di bawah ini dia jadi negatif 4. Jadi potong dia negatif, dia jadi 1/4. Jadi yang inilah, jadi yang ini. Jadi kita dapat tahu nilai y-nya ialah negatif 1. Kita dapat nilainya ialah 1/4. Jadi relative maksimum untuk equation ini ialah 0,1/4 lah. Seterusnya, kita akan beralih ke concavity. Jadi untuk concavity ini kita akan ada dua step. Yang pertama, kita kena cari second derivative dia. So second derivative ni kita akan guna formula yang kita selalu guna, iaitu EU prime tolak dengan UV prime dan dengan V kuasa 2. Jadi kita kena tahu apa itu nilai U dengan U prime dan juga nilai V dengan V prime. Jadi kita dah kira ni, kita akan masukkan dia ke dalam equation tadi. So bila kita masukkan dia, dia akan jadi X tolak 4 kuasa 2 darab dengan 22 daripada sini, dan 22 ni darab dengan 2 X kuasa 2 tolak 4 dengan X kuasa tolak 4 kuasa 2. So last kali kita akan dapat 66 X kuasa 2 tambah 84 per dengan X kuasa 2 tolak 4 kuasa dengan 3. So lepas tu kita akan pergi ke cara yang kedua, iaitu kita determine value untuk F second derivative ni. Jadi untuk teorem dia, kita kena tahu teorem dia apabila second derivative kurang daripada kosong, dia akan ada concave downward. Tapi apabila dia lebih daripada kosong, dia akan jadi concave upward. So caranya adalah kita cuma masukkan nilai kosong yang kita kira pada mula-mula tadi, iaitu maksimum point kita adalah 0,1/4. So kita terus ambil nilai kosong ni, masuk ke dalam second derivative. Jadi kita akan dapat negatif 11/8. So 11/8 adalah kurang daripada kosong, maka adalah concave downward. Kemudian untuk seterusnya kita akan beralih ke langkah terakhir, iaitu inflection point. Jadi untuk inflection point ni kita cuma perlu tahu nilai X apabila second derivative sama dengan kosong. So kita akan tukar F double prime X ni jadi kosong. Kemudian kita akan pindahkan sampai X jadi single X ke sini. So kita akan dapat punca kuasa negatif 4/3. Jadi apa sahaja nombor negatif yang dipunca kuasakan, dia adalah tidak wujud. Maka inflection point untuk graf ini dia tidak wujud sebab dia punya X value dia tidak wujud. Daripada function ni, kita dah boleh dapat idea macam mana bentuk graf yang kita akan hasilkan nanti. Jadi, bentuk dia akan berbentuk seperti ini. Okay. Kita akan dapat curve maximum point berbentuk masam. Alright. Okay, first, benda yang kita kena cari adalah vertical asymptote dan horizontal asymptote. Vertical asymptote akan berada di paksi X dan horizontal asymptote akan berada di paksi Y. Jadi, vertical asymptote kita dapat 2 dan negatif 2. Jadi, kita boleh plot dekat negatif 2 dan 2. Okay, untuk horizontal asymptote dia akan berada di paksi Y dan point dia adalah 3. Jadi, kita cari point 3, iaitu dia akan berada di antara point 4 dan point 2. Okay, kat sini. And then kita dah boleh buat kita punya garisan putus-putus ni untuk dijadikan panduan ataupun guideline kita punya curve asymptote nanti. Okay, make sure curve asymptote tu dia tidak digabungkan sekali dengan garisan putus-putus yang kita buat ni lah. Okay, dia boleh menghampiri je macam ni kan. Ni dia tak gabung, dia just menghampiri. Okay, next untuk curve di bawah pula kita kena cari maximum point. Okay, maximum point yang kita dapat adalah 0 dan 1/4. Jadi koordinat 0, 1/4 akan berada di sini. Okay, jadi di titik ni lah kita punya maximum point. Okay, pada dapat koordinat maximum point tu, kita dah boleh start buat curve. Dan curve kita akan berbentuk masam. And make sure juga curve kita ni tidak
bergabung dengan garisan putus-putus.